Baik, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini banyak sektor sudah mula dibuka, termasuklah sektor pendidikan, dan kerajaan juga telah menetapkan 24 Jun ini sebagai tarikh pembukaan sekolah melibatkan murid kelas peperiksaan awam, iaitu sijil Pelajaran Malaysia SPM, STPM dan juga peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara. Dan untuk bercakap mengenai kesediaan ataupun persediaan untuk kembali ke sekolah ini, bersama menerusi sikit adalah Profesor Dr. Samsilah Roslan. Beliau merupakan adalah Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM. Prof, pertama sekali apa yang boleh kita jangkakan bagi pelajar-pelajar tahun peperiksaan ini untuk apabila mereka sudah mula kembali ke sekolah nanti, dan bagaimana seharusnya kita memotivasikan ataupun menyuntik kembali semangat itu, kerana mereka ni sudah 3 bulan berada di rumah dengan pembelajaran atas talian, kemudian nak biasakan kembali dengan pembelajaran cara baru, normal baru ini. Apa yang boleh kita jangkakan, Prof? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat ya, sebenarnya pada waktu sekarang ni mengikut UNICEF ada lebih kurang 1 bilion murid masih lagi belajar daripada rumah di 70 buah negara. Tetapi kita perlu menurut UNICEF lagi ya, kita perlu memastikan kita membuka sekolah kerana ada ramai juga murid terutamanya daripada kelompok yang kurang bernasib baik yang akan mendapat kesan negatif lebih lama lagi sekolah ditutup. Jadi alhamdulillah kita telah mengumumkan pembukaan sekolah dan kita mulakan dengan murid-murid yang mengambil peperiksaan. Seperti biasa ya, kita menjangkakan bahawa sebab dah lama cuti, mungkin akan ada beberapa perkara lah yang akan berlaku ya. Murid-murid ni kita boleh kategorikan kepada beberapa kategori. Ada yang mungkin seronok, teruja nak berjumpa kawan-kawan ya, terutamanya daripada latar belakang yang kurang kondusif untuk belajar di rumah, tentu seronok untuk pergi ke sekolah. Ramai juga yang takut dan bimbang ya. Dan ada juga yang tidak bersemangat nak ke sekolah kerana telah lama bercuti. Ni kalau kita tengok, kita selalu cuti akhir tahun lama ya, ni lagi lama daripada cuti akhir tahun. Jadi mula-mula awal persekolahan tu kita akan berhadapan dengan murid-murid yang mungkin ada keadaan sukar nak menyesuaikan diri dengan rutin persekolahan ya. Jadi adaptasi itu normal ya. Namun demikian kita perlu perhatikan juga kita akan ada kelompok yang mungkin berhadapan dengan stigma kerana mereka mungkin pernah dijangkiti dan survive ataupun telah pun sembuh daripada COVID atau berada dalam ahli keluarga yang dijangkiti ya. Mereka ini mungkin akan berhadapan dengan stigma. Yang ini satu keadaan yang perlu diperhatikan dan kita perlu memastikan kita terutamanya kaunselor dan guru ya bersedia untuk membantu murid-murid yang dalam kategori ini. Jadi untuk memotivasikan, kita boleh memberikan semangat kepada murid-murid ini bahawa mereka adalah sebahagian daripada sejarah sebenarnya. Mereka adalah satu kelompok batch yang pertama yang melalui dan mengalami COVID ni dalam PKP dan kemudiannya masuk ya, batch pertama masuk ke sekolah dalam fasa PKPP. Jadi mereka perlu buktikan dalam sejarah bahawa mereka adalah kelompok atau golongan yang terbaik yang boleh mengadaptasi diri, mematuhi SOP, belajar dalam norma baru dan juga cemerlang ya dalam pelajaran. Saya ingat dengan menekankan kepada aspek ini kita boleh bantu ya murid-murid ini untuk berusaha menyesuaikan diri ya. Prof, dalam masa sama Prof, kita tinggal beberapa hari saja lagi. Sekarang ni dah 13 Jun, 24 bulan dah nak buka sekolah. Apa persiapan yang perlu dibuat dari sekarang ini? Bukan saja kepada persiapan kepada pelajar, murid-murid, tapi kepada guru, kakak tengah sekolah, malah ibu bapa sendiri. Apa persiapan yang mereka boleh lakukan dari sekarang agar orang kata apa, mengurangkan kejutan apabila kembali ke sekolah selepas lama bercuti daripada datang sekolah ni? Kalau kita tengok pada dokumen garis panduan pembukaan semula sekolah yang dikeluarkan oleh KKM tu, ia sangat teliti. Jadi semua pihak perlu baca, hadamkan dan bincangkan ya sesama kita, sesama murid, antara guru dan ataupun ibu bapa dengan murid supaya semua memahaminya. Selain daripada itu, kita kena pastikan bahawa berlaku persediaan ya dari segi sanitasi ya, fasiliti pembelajaran harian ya yang dikongsi, tandas, pemegang tangga, pemadam papan tulis dan sebagainya, kemudahan mencuci tangan, semua itu perlu disediakan.
murid-murid juga perlu dibantu untuk memahami norma baru ni ya. Seperti dulu kita suka berkongsi itu bagus ya, tapi sekarang dah terbalik ya, berkongsi tidak digalakkan, berkongsi peralatan tulis apatah lagi makanan ya. Poster-poster perlu ditampal di sekolah dari segi bagaimana amalan respiratory hygiene yang baik, seperti kalau bersin macam mana ya, bersin ke tangan, jangan dulu kita bersin di tangan ni, sekarang dah tak digalakkan sebab tangan ni pegang banyak tempat, so kita bersin di lengan dan sebagainya ya. Selain daripada itu, senarai kontak kecemasan kita perlu kemaskini. Jadi sangat penting sekiranya berlaku kecemasan, siapa dia yang perlu dihubungi dan apa yang perlu dilakukan, perlu PPE dan sebagainya. So, semua itu perlu dikemaskini dan dilatihlah kalau boleh ya, kita buat satu bentuk latihan ya. Ibu bapa boleh teruskan kerjasama erat yang mereka lakukan sebelum ni, membantu di rumah, pembelajaran di rumah. Sekarang mereka terus bantu dari segi mulai dari sekarang biasakan anak-anak ini dengan rutin dari segi waktu tidur, waktu belajar ya, dan nanti ingatkan mereka bila mereka pergi ke sekolah tentang SOP, bila mereka balik daripada sekolah pastikan kebersihan, mandi terus dan sebagainya ya. Itu dan sudah tentulah guru antara yang sangat penting ya. Guru akan perlu membuat kedua-dua mod bersemuka dan dalam talian. Jadi mereka perlu bersedialah dengan kedua-dua mod ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Samsila Roslan, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, bercakap mengenai persediaan untuk kembali ke sekolah 24 Jun ini dalam tempoh PKPP yang kalau boleh saya rumuskan sedikit, ianya melibatkan kerjasama kedua-dua pihak, ibu bapa, tenaga pengajar dan juga bagaimana anak-anak ini dididik untuk ataupun membiasakan diri dengan normal baharu dalam tempoh PKPP ini. Terima kasih Profesor di atas perkongsian pandangan yang diberikan.